أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, di sebelah luar tu. Kita masih lagi berhenti minggu lepas di sebelah luar. Kalau kita panggil kok nota kaki tu, hak nombor 1. Tapi sebelah luar ni muka surat 7 ni atas sekali tu lah. Hak kitab Faridatul Faraid, hak dalam kurungan tu, hak dalam 4 persegi tu. Jadi hak nota kaki di luar, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu menolak perkataan Jabariyah, menolak pegangan Jabariyah. Mana Jabariyah punya pegangan? Pegangan Jabariyahnya bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tiada tu pada zahir dan batin. Pada zahir pun tak ada usaha hamba semata-mata. Pada batin, pada hakiki pun usaha hamba tidak ada semata-mata. Dan i'tiqad yang sebenar itu, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada memberi bekas oleh hamba pada sesuatu. Tiada memberi bekas ni sekali-kali. Ni sama sekali, albattata, sama sekali. Tak bekas sama sekali. Bahawasanya tiada bekas oleh hamba pada sesuatu. Tiada bekas oleh hamba ni sekali-kali. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Pada batinnya, pada hakiki tak ada juga ikhtiar usaha pun. Dah beza pun Jabariyah. Jabariyah tak ada langsung ikhtiar usaha bagi hamba zahir dan batin. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada usaha dan pilihan pada zahir jua. Seperti yang akan datang disebutkan di dalam risalah ini, dalam kitab kecil ini. Mana seperti lagi akan datang sebutnya. Pusat berapa? Dah itu dah. Seperti akan datang sebutnya. Biasa kalau ngaji pondoknya, dia akan beritahulah muka surat hak lagi akan tu. Hak lagi akan datang sebut tu, dia akan datangkan muka surat. Mana muka surat kita ni? Surat ayat dah sebelum ni. Masuk apa? Hak ahli sunnah wal jamaah
kemudian Qadariyah, kemudian Jabariyah tu. Kena ayat lagi. Cuba cari tak? Tak ayat lagi sebelum ni. Duduk rumah ni tak cari dulu. Dan nak cari masa ni payah nak jumpa. Dia nak cari dalam kelang kabut gini. Payah nak jumpa. Dok ni kita ni kitab Faridatul Faraid ni pusingan yang kedua ni. Pusingan yang kedua. Mana tepat dia bicara berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian Mu'tazilah Qadariyah, kemudian hak Jabariyah. Tak ada tanda. Satu masjid ni tak ada seorang pun tanda. Kan ni? Dok, dia kadang-kadang tepat mana, muka surat mana tu dia kena tanda lah. Sebab siapa-siapa masanya contohlah. Hak mana kau ahli sunnah, beza ahli sunnah dengan Qadariyah dengan Jabariyah, kita pun buka kitab Faridatul Faraid. Tetapi kita kena biasa saya ngaji dulu perkara-perkara yang kita nak kena tengok ulang-ulang tu, biasanya saya akan tulis di muka surat depan. Tulis di muka surat depan. Sebagai contoh, Qadariyah, Jabariyah, muka surat berapa dalam. Gitu cara dia. Masa mengaji, masa mula-mula ngaji dululah. Sebab kadang-kadang satu-satu perkara tu dia tidak dinyatakan dalam semua kitab. Jadi masalah tu masalah yang kita kena sentiasa orang panggil apa? Ulang kaji. Perkara yang kita kena sentiasa ulang kaji. Maka biasanya kita akan tulis di muka hadapan kitab. Di muka surat hadapan kitab, masalah ni adanya dalam muka surat mana. Dia gitu. Sebab sampai masa kita boleh sebut dalam kitab Faridatul Faraid, comel hurah berkaitan dengan Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha. Berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha yang mana timbulnya di antara pegangan yang terpesongnya adalah berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha. Hak kita duk baca saat ni tu nota kaki. Tu nota kaki. Ni hak dalam kitab betul ni. Hak dalam kitab betul. Hak dalam kitab Faridatul Faraid ni. Buat ni? Tak jumpa langsung? Surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 12. Situlah hak akan datang bicaranya. Hak akan datang bicara. Dan setengah daripada mungkinat itu segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yang bangsa pilih hati, maka telah berlaku padanya, telah berlaku khilaf padanya pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah 3 mazhab.
Pertama, mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu i'tikad bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua, maka tiada dikerasi akan dia pada perbuatan itu, seperti barang yang berkata akan oleh taifah, oleh satu golongan yang dinamakan Jabariyah, dan tiada hamba itu menjadi akan berkah, seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah, Qadariyah. Itu ahli sunnah. Yang kedua, mazhab Jabariyah. Kemudian yang ketiga di hadapan tu mazhab Mu'tazilah, Qadariyah. Sudah datang 3 aliran hak berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Hak Jabariyahnya, kedua mazhab Jabariyah itu i'tikad tiada bagi hamba itu usaha sesekali, bahkan ia majbur, yakni dikerasikan, seperti satu bulu yang bergantung pada hawa, pada udara, ditiup akan oleh angin betapa dikehendaknya, betapa dikehendak oleh angin. Mana apa hamba tak ada usaha langsung. Hamba ni umpama macam bulu yang ringan di udara, ditiup oleh angin mengikut kehendak angin, yang mana bulu tu tak ada sebarang pilihan. Jadi kita seumpama itulah kata Jabariyah. Jabariyah ni hamba ni dikerasi. Tu jabar tu majbur, hamba ni dikerasi. Jabrun, pokoknya dipanggil Jabariyah asalnya lah. Asalnya Jabariyah, tapi jadi baris atas. Dia nak musyakalah, nak bagi sama baris dengan Qadariyah. Qadariyah, Jabariyah. Jadi ni baris mati tu bersamalah Qadariyah, Jabariyah. Biar dia sama. Tu. Dia asalnya Jabariyah ni Jabariyah. Tapi nak bagi sama baris bunyi, biar bunyi sama. Sebab Qadariyah, Jabariyah ni hak ni dua ni hak berlawanan antara Qadariyah dan Jabariyah. Ketiga, mazhab Mu'tazilah. Maksudnya di sini Qadariyah, iaitu i'tikad bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, yang bangsa pilihan hati, dengan kudrah yang dijadikan oleh Allah pada dirinya, diri hamba. Mana hamba mau bekah dengan kudrah, kekuatan yang Allah letak pada diri hamba. Hal ni dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Jadi usaha hamba ni, perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Kemudian siapa pula yang memberi bekah pada gerak-geri hamba? Kudrah yang Tuhan letak di hamba tu yang memberi bekah. Tapi kudrah tu bagaimana? Allah yang bubuh, Allah yang buat, Allah yang bubuh kudrah di hamba. Ini panggil apa? Berkongsi. Jadi bergerak hamba tu mari daripada perbuatan Allah dan mari daripada perbuatan kudrah yang ada di hamba. Ini panggil berkongsi. Tapi perbuatan Allahnya letak jadikan kudrah di hamba. Kemudian kudrah, kekuatan tenaga hamba itulah pula yang dibekal. Ini panggil ni kam muttasil pada perbuatan. Pada ni. Itu hak Qadariyah. Jadi kita bicara hak natakakin dulu. Itu hak lagi akan datang disebut dalam risalah ini tu, di situ muka surat 12. Dia gitulah biasa mengaji ni. Yang akan datang bicaranya, yang akan datang disebut akan dia. Akan datang ni tak bicara lagi lah, tapi akan datang tu muka surat berapa, cari lah surat berapa. Terkadang kita hurai satu-satu perkara, kemudian seperti yang telah lalu bicaranya. Mana tu? Seperti yang telah lalu bicaranya. Mana apa? Perkara tu pernah dibicarakan terdahulu. Surat berapa hak sebelum? Cari surat sebelum tu. Sebab telah lalu bicara. Hak ni yang akan datang disebutkan. Ni tak bicara lagi. Hak akan datang surat berapa? Yang telah lalu surat berapa? Ni. Kalau Tugu Pondok ni dia akan cari muka surat. Kalau kita orang ngajar hak jenis malas cara, yang akan datang bicaranya musak berapa? Tunggu sabarlah. Sampai masa jumpalah tempat tu duk sibuk musak berapa tak payah nah.
Yang telah lalu bicaranya. Musab berapa Tuku? Telah lalu tanya apa lagi dah mengaji sebelum ni? Lagi kena marah. Lagi akan datang bicaranya. Kalau tanya tak apa marah mana? Sebab apa? Sebab tak sampai masa lagi. Tapi kalau yang telah lalu bicaranya, kalau tanya tu siap. Telah lalu. Belajar-belajar mau tolong kedak ni. Ke pakai tutup kitab, pakai duk buat pondok gitu je. Kena marah lah. Kalau hak telah lalu bicaranya. Tu kalau hak tak mau carilah. Hak nak cari dia akan beritahulah yang akan datang bicaranya surat berapa, yang telah lalu bicaranya lepas dah muka surat berapa. Ada ni. Tapi di sini pun kita boleh faham dah ni. Hak pembicaraan keesaan Allah pada perbuatan. Kita duk bicara wahdaniyah ni. Kita duk bicara berkaitan dengan wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan dengan makna sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah tidak berkongsi, tidak bekerjasama dengan perbuatan selain daripada Allah, yakni perbuatan makhluk. Satu makna lagi keesaan pada perbuatan, tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang berkah. Bahkan semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid, keesaan pada perbuatan. Kemudian dibangsakan, disandarkan kepada hamba perbuatan atas jalan ikhtiar dan kasbun. Ikhtiar pilihan hati, dan kasbun disandar kepada hamba. Disandar kepada hamba pilihan dan perbuatan. Berkaitan dengan pilihan dan perbuatan kepada hamba ni, keluarlah 3 aliran, 3 mazhab, Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah dan Jabariyah. Jadi berkaitan dengan ikhtiar usaha ni, ini memang pembicaraan asas di rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Jadi berkaitan dengan Qadariyah, Jabariyah ni pun, ini adalah asas juga. Sebab apabila kita bicara bab ikhtiar usaha, kita tak akan lari daripada membicarakan berkaitan dengan Qadariyah. Kita nak faham molek ahli sunnah, kita kena faham Qadariyah tu macam mana, Jabariyah tu macam mana. Hak kita duduk tengah, pertengahan, ahli sunnahnya macam mana, ahli sunnahnya macam mana. Tu kadang-kadang orang sebut Zahir Qadariyah, batin Jabariyah, gitu. Tapi nama tu tak comel lah. Sebab kita Zahir batin Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada ni. Jadi sebut Zahir Qadariyah, batin Jabariyah tu tak apa nak comel bunyiang tu. Kitanya Zahir batin Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada ni. Cuma hak Zahir kita sebahagiannya sama dengan Qadar. Sebahagian je. Kita Ahli Sunnah berpegang ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah pun kita ada pilihan dan perbuatan. Sama setakat tu je. Kita Ahli Sunnah pilihan dan perbuatan tak bekas sama sekali. Qadariyah pilihan perbuatan kita lah yang bekas dengan kudrah, dengan tenaga yang Tuhan letak di kita. Tak sama sebenarnya. Kemudian Jabariyah ni Ahli Sunnah wal Jamaah pula kita berpegang pilihan dan perbuatan kita tu pun hakikinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jabariyah gitu. Jabariyah dia berpegang hakikinya pilihan dan perbuatan daripada Allah. Tapi hak zahir kita usaha pun tak ada juga di hamba, di sebuah pegangan. Tak sama kita. Dia kata kalau sebut kata Zahir Qadariyah, batin Jabariyah tu, dia Qadariyah Jabariyah ni nama hak berat sangat. Ni akidah-akidah yang terpesong. Tapi kita nak faham molek Qadariyah Jabariyah ni, kita nak faham molek Ahli Sunnah Jamaah, kita kena kenal juga Qadariyahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana,
Kemudian janganlah duk kata pula Qadariyah, Jabariyah tak ada dah sekarang ni lipatan sejarah. Kalau dah lipatan sejarah, duk bicara buat apa? Kita bicara hak baru ni. Hak liberal, pelura, hak baru ni. Hak tu bukan orang Islam, hak tu ni kita bicara orang Islam. Qadariyah orang Islam, Jabariyah orang Islam. Nu puak tolak agama dah. Sebab peringkat agama ni betul belaka. Tu bukan orang Islam dah tunya. Tu terkeluar dah dianya. Kita duk bicara Qadariyah, Jabariyah, duk bicara pegangan orang Islam yang terpesong. Kemudian Qadah Jabariyah ni siapa kata tak ada? Kenapa tak adanya Qadah Jabariyah? Sekarang pun ada. Bukan banyak orang bawa aliran pegangan Mu'tazilah Qadariyah tanpa mereka menyadari itulah Mu'tazilah Qadariyah. Sebab itulah kita kena tahu juga Qadariyah tu macam mana. Nak jadi kita ni sebagai benteng. Kalau kita tak kenal Qadariyah, kita berpegang dengan satu akidah yang kita ingat itulah akidah Ahlussunnah Jemaah. Kena-kena itulah akidah Qadariyah. Jadi kenapa jadi telajak gitu tu? Sebab kita tak kenal Qadariyah tu macam mana. Jadi nak kemah ahli sunnah, Jabariyah pun kena kenal, Qadariyah pun kena kenal. Ni memang satu bicara yang asas kepada pembicaraan qada dan qadar. Pembicaraan kita qada dan qadar, sekalian ketentuan dan perbuatan Allah, sekalian ketentuan dan perbuatan Allah, sekalian. Kalau sekalian tak ada apa satu kitanya, kosong kita. Tu Jabariyah. Pada ni. Kita Ahlussunnah Jemaah wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Dalam ayat-ayat Quran sangat banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Kita hamba wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan jangan duk lajak pula. Pilihan perbuatan mutlak hak kita. Hati ada Qadariyah pula. Ada ni. Jadi selepas kita faham molek hak di rukuk mek kenal qada qadar, kita bicara sekarang ni keesaan pada perbuatan. Sekalian perbuatan Allah. Itu pegangan kitanya qadar. Sekalian perbuatan yang berlaku sekarang perbuatan Allah. Itu kita pegang hak qadar. Kemudian hak Tuhan perbuat, bukan Tuhan perbuat dengar-dengar tak ada netak-netak, tak ada mutuh-mutuh, tak ada nyusun pada azal. Tuhan netak dah, Tuhan mutuh dah, Tuhan susun dah pada azal. Itu iradah. Itu pergi kepada qada. Pada ni, pergi kepada qada. Jadi sekarang ni cerita bab keesaan pada perbuatan qadar. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Dah kalau gitu tak ada apa kita. Hakikatnya tak ada apa. Tapi kok mana pun kena pegang juga hamba ada pilihan dan perbuatan. Tak pegang hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Maknanya kita bicara hukum yang kenal, dia tak boleh setakat tu. Dia kena letak mula. Sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Kena letak molek. Hamba kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib kita isbatkan di akidah kita, hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab Quran letak di hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan letak pada siapa dia sembah? Kan hamba yang sembah. Hamba yang sembah kan? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa yang usahakan kebaikan? Siapa yang usahakan keburukan? Seseorang lah. Nafsu seseorang yang usahakan kebaikan, yang usahakan keburukan. Maka kita akidah Al-Quran, wajib kita berpegang akidah Al-Quran. Maka wajib kita berpegang di akidah kita, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi
Jangan lari. Qul kullum min indillah. Kata alimu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jua khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara, termasuk pilihan hamba pun perbuatan Allah, termasuk usaha hamba pun perbuatan Allah. Ha ni ahli sunnah wal jamaah. Kau lajak pilihan dan perbuatan hak mutlak, hak kita tidak berpegang dengan ayat, hak kata Tuhan belaka pula. Ha tu qadariyah. Ada ni. Nah, guana kita tu. Boleh tak kita letak molek ahli sunnah gini. Hak Jabariyah, dia terundur sangat. Hak Qadariyah ni dia berani sangat, telajak sangat. Kita pertengahan, kita khairul umur awsatuha, hak kebaik-baik pekerjaan hak pertengahan, itu dekat tengah. Ayat kata segala-gala daripada Allah. Ayat menyandarkan perbuatan kepada hamba. Yalah, kalau ayat cerita bab perbuatan hamba ni, bima kanu yaksibun, bima kanu yaf'alun, yasnaun. Tengok tu. Letak pada hamba belaka tu. Yang usaha, yang kerjakan, yang buat, hamba belaka. Sandar kepada hamba. Man amila salihan fali nafsi. Sesiapa yang beramal dengan amal yang baik. Man amila, siapa yang beramal, sesiapa yang beramal, tu sandar kepada hamba. Pada ni. Maka kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Ni masa kita duk hurai hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Kita duk hurai hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan Allah. Kalau kesemua perbuatan Allah, kita tak ada kita lah, Tuhan belaka lah. Berkelip mata pun Tuhan buat, bergerak nadi pun Tuhan buat, hak lain saya tak tanyalah. Terdetik di hati pun Tuhan buat. Hak itulah kata keesaan pada perbuatan. Lepas tu tak ada apa kita. Tu Jabariyah tu. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan, tapi pilihan hamba pun perbuatan Allah. Hamba ada perbuatan, ada usaha, tapi perbuatan hamba, usaha hamba pun perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, balik pada rukun yang keenam, sekalian qada dan qadar. Ada ni. Kemudian bila kita sebut hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Ni kita ahli sunnah. Kita jaga ni, jangan terlajak jadi, jangan terundur jadi Jabariyah. Jaga. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi yang duk berhenti setakat tu, kena hura tu. Pilihan dan perbuatan hamba ni hakiki ke? Tu kena ingat pula. Sebab apa? Kalau dak hura, digi kepada pilihan perbuatan hamba mutlak. Jadi qadariyah dah sedarlah jadi qadariyah. Ada ni. Ada. Tapi hak banyaknya terlajak jadi qadariyah. Atau hak banyak. Maknanya kita duk tekan keesaannya qada dan qadar sekaliannya daripada Allah. Duk tekan bab keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Kita jaga molek, takut terundur jadi Jabariyah. Kita kena mati di akidah, letak di akidah, isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Jangan berhenti setakat tu. Pilihan dan perbuatan hamba ni duk setara mana pilihan dan perbuatan hamba ni? Hak Tuhan juga ke mutlak hak kita? Dia kalau dak huras itu lebih cepat mutlak hak kita. Sebab kalau bukan mutlak hak kita, kenapa panggil pilihan hamba? Kalau tidak mutlak hak kita, kenapa kata usaha hamba? Bila Quran sandar kepada hamba, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Kalau sandar pada hamba, biar mutlak lah baru jadi letak pada hamba. Kalau mutlak kok jadi telajak qadariyah. Salah pegangan tu sebab apa salah? Dah Tuhan sandarkan hamba kan? Dah ayat kata Tuhan belaka nak buat mana pula? Ni kata kita nak pergi pada ayat Quran, kita tak berpandai. Sebab ada ayat yang menyatakan segala-gala daripada Allah. Ayat menyatakan bahawa ayat menyandarkan perbuatan kepada hamba. Macam sebut mengelepaslah suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Akan dikau kami pula Tuhan kata sembah. Tuhan sandar kepada kita. Ni kena tak molek lah. Itu satu surah. Terkadang satu ayat. Ayat ni duduk ulang semualah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Itu satu ayat. Tadi satu surah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb Tuhan. Dia belaka. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan kami yang sembah. Tuhan letak kita. Ni kena satu molek ni kena himpun molek. Salah himpun tak kena himpun jadi tergelincir pegangan ni. Rabbil alamin. Tuhan belaka. Tak ada apa satu kita Jabariyah tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan kata hamba yang sembah tu nak tak mana pula? Dah Tuhan kata hamba yang sembah, hamba kami yang sembah, kami yang minta pertolongan, kami sungguhlah Rabbil alamin. Nak mana pula kata Tuhan belaka. Pada ni. Itu satu surah. Satu ayat Al-Quran lagi banyak. Nak kena himpun molek. Ni. Ayat 7 suruh kepada hamba. Ayat 7 larang kepada hamba. Ayat ittaqullah, ayat perintah hamba tu. Ati'ullah, ayat perintah hamba tu. 7 kepada hamba belaka tu kan. Aqimus solah falyasumhu, tengok tu. Ayat suruh semayang, ayat suruh puasa. Ayat 7 kepada siapa? Ayat 7 kepada hamba. Ayat 7 larang kepada siapa? Wala taqrabuz zina. Ayat larangan-larangan tu lah. Ayat lah 7 kepada siapa? Kepada hamba. Jadi ayat 7 suruh kepada hamba, ayat 7 larang kepada hamba. Hamba kalau tak ada sebarang peranan, jadi macam mana pula? Contoh. Kita boleh tak 7 suruh 7 larang kepada pokok kayu, boleh? Kita pergi pokok kayu, kita suruh gapa-gapa ke dia. Kita larang gapa-gapa ke pokok kayu. Aku pun tengok kita tak apa tu. Ya tak apa lah. Ya tu. Ada pergi cakap pokok kayu, suruh pokok kayu suruh gapa-gapa. Larang, jangan kamu. Kamu larang siapa? Larang pokok kayu ni lah. Tak apa lah. Ya. Kita balik dah. Ayah cakap. Boleh tak 7 suruh larang pada pokok kayu tak ada apa-apa peranan? Tak kena 7 suruh seumpama tu. Tak kena 7 larang kepada sesuatu yang tidak ada apa-apa. Sekarang Allah 7 suruh kepada hamba, Allah 7 larang pada hamba. Hamba kena ada peranan. Apa peranan? Ikhtiar dan usaha. Ni ahli sunnah. Tapi ikhtiar usaha ni kena jaga pula. Tadi lah. Jangan terlajak ikhtiar usaha hak hamba mutlak qadariyah. Ada ni. Dah hakikinya tak ada apa-apa. Hakikinya macam pokok kayu. Lah hakikinya. Batinnya gitu. Sebab apa? Rukun iman kenang sekalian hak Tuhan belaka. Mana? Kita balik pada satu ayat tadi. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasi engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasi, tetapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasi ke dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain dengan puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah. Tidak melontar pasi engkau ya Muhammad ketika engkau lontar ya Muhammad, tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasi ke dalam mata orang kafir. Satu ayat tu dia nampak macam tanakut, macam berlawang tu. Tidak melontar pasi engkau ya Muhammad. Izramaita, ketika engkau melontar pasi ya Muhammad. Kan? Tidak melontar pasi engkau ya Muhammad. Bila ni Tuhan kata tidak melontar pasi engkau ya Muhammad? Ketika engkau melontar pasi. Ketika engkau melontar pasi, Tuhan kata. Lepas tu tidak pula ketika kan ni. Ni kena letak molek Tidak melontar pasi engkau yang Muhammad itu pada hakiki.
Izramaita tu pada zahir. Itu usaha Nabi SAW cekok pasir, Nabi pun lontar. Tu zahirnya Nabi ada pilihan, Nabi ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan Nabi pun hakikinya daripada Allah. Duk gitu. Ada ni. Kita kena berehat. Berehat sekejap. Tak boleh kalau tu duduk ni. Dan duduk tu tak masuk dah. Dan duduk dah. Susah ni. Kalau lah hak Tuhan belaka, senang-senang, tak ada apa satu lah kita. Senang tu, Jabariyah. Dah senang gitu dah. Dan Tuhan belaka ni. Tak ada kita ni. Senang gitu. Kita wajib berpegang, ada pilihan, ada perbuatan. Dah kalau pilihan, kalau perbuatan, hak kita sungguh lah. Dah jadi gitu, dak pula. Senang-senang pilihan perbuatan kita sungguh-sungguh. Allah hanya tahu je. Kita pilih sendiri sebab Tuhan letak dah akal ni. Kita buat sendiri sebab Tuhan letak dah gagah ni di tubuh ni. Senang gitu. Qadariyah. Tu dekat-dekat tu. Jadi kalau kita tak mau pegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, izramaita nak buat mana? Ketika engkau lontar ya Muhammad. Tapi kalau kita nak pegang pilihan dan perbuatan tu hak kita, wa ma ramaita nak buat mana? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Bukan mu yang buat tu, Allah yang buat. Nak buat mana pula? Sama tadi dengan alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tak mau berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak buat mana? Kami sembah. Ayat tu kata pada kami dah, kami tak ada apa-apa. Tak ada iyyaka na'budu lah kitanya. Kalau kita pegang pula hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak, mana alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan yang hakiki. Mari daripada dia belaka. Nak letak mana pula ayat tu? Ni pada akidah suratul Fatihah ni. Suratul Fatihah salah satu namanya suratul asas. Asas agama. Suratul Fatihah tu kena pegang molek suratul Fatihah tu. Bukan hanya kita cerita bab hukum fiqh je. Semayang baca Fatihah kena betul. Huruf kena cukup, tasydid kena cukup, makhraj kena betul. Tu bab fiqh nak susah semayang. Bab akidah mana pula? Bayangkan suratul Fatihah, satu surah daripada 114 surah yang diwajibkan kita baca dalam tiap-tiap rakaat semayang. Satu tu je. Kenapa satu tu je? Suratul Fatihah je. Semai fardu ke, semai sunat ke, semai jenazah ke, tu je. Kenapa? Sebab itulah Nabi kata tidak ada satu surah pun yang menyamai suratul Fatihah. Tidak ada. Tidak ada satu surah pun yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Kita biasa sebut kelebihan surah kok kuliah, kul huwallah, yasin, tu je kita sebut. Tidak ada. Tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah daripada nabi-nabi terdahulu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Itu akidah kita. Suratul Fatihah mengandungi 7 ayat, mengandungi 7 dasar utama dalam agama. Ada suratul Fatihah tu. Kalau orang mentafsirkan, menghuraikan suratul Fatihah, padang suratul Fatihah lah berbulan-bulan. Sebab apa? Dia mengandung 7 dasar utama dalam agama. Yang mana dalam satu Al-Quran tu tak lari daripada 7 dasar agama yang terkandung dalam suratul Fatihah. Sebab tu disebut akidah satu Al-Quran terkandung dalam suratul Fatihah yang kita duk baca dalam semayang. Kan dah ni? Jadi seolah-olah kita baca Fatihah dalam semayang ni seolah-olahnya satu Al-Quran duduk di kita. Ada. Itu hikmah suratul Fatihah juga yang diwajibkan. Sebab apa? Sebab 7 dasar utama dalam agama kita yang kesemuanya terkandung dalam satu Al-Quran dalam suratul Fatihah. Jadi seolah-olahnya kita baca Fatihah,
kita sudah menjunjung 7 dasar agama yang terkandung dalam satu Al-Quran dengan kita baca satu surah, suratul Fatihah. Hukum pekah akidah ni, suratul Asas. Nama di suratul Asas, suratul Fatihah. Kena pegang hak Rabbil Alamin, kena pegang hak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat lain, surah sama. Hak wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, satu ayat. Tapi tengok, wa ma ramaita iz ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Ketika engkau lontar, engkau tak lontar ketika engkau lontar. Sama dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Kamu Allah yang jadikan, perbuatan kamu pun Allah yang jadikan. Pada ni, usaha kamu tu Allah yang jadikan. Mana kamu tu makhluk Allah, kamu makhluk Allah, perbuatan kamu pun makhluk Allah. Sebab apa? Hanya Allah Khalik. Allah sebagai Khalik yang menjadikan kamu, Allah sebagai Khalik yang menjadikan perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah yang buat. Mana? Tak ada lah kita, tak ada lah. Sebab apa? Sebab perbuatan kita pun Allah yang buat. Tapi Allah kata macam mana? Allah kata, dan Allah menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Tuhan kata tak perbuatan kamu? Yalah, hakikinya gitulah. Perbuatan kamu pun Allah yang buat. Tapi Allah kata tak perbuatan kamu. Allah sebut tak perbuatan kamu. Allah kata perbuatan kamu. Maknanya kamu ada ikhtiar usaha. Lepas tu Allah sebut perbuatan kamu. Tapi perbuatan kamu pun Allah yang buat. Tapi jangan lupa Allah kata perbuatan kamu. Nah, dia mudah faham tak ni? Wa ma ramaita, tidak melontar pasir engkau yang Muhammad, iz ramaita, ketika engkau melontar pasir, mudah sikit terbagi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, sejelas. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan kamu. Perbuatan kamu pun Allah yang jadikan. Tapi Tuhan kata perbuatan kamu. Tuhan sandar juga, kamu tu buat tu kamu buat. Tapi kamu buat tu Allah buat. Tapi Allah pun kata, Allah kata hak kamu buat tu Allah yang buat. Tapi Allah kata tak kamu buat. Allah kata kamu buat kan? Kena peganglah. Kita ada pilihan dalam perbuatan. Kalau kita tak ada pilihan dalam perbuatan, Tuhan kata kamu buat. Tuhan kata kamu buat, kata kita buat apa pula? Kita tak ada apa satu ni. Apa Tuhan kata kita buat? Sebab tu bila Tuhan kata kamu buat tu, maka kita ni ada pilihan, ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kamu, Allah juga yang buat. Gitu je. Ni kadang-kadang kata ustaz, dia jadi musing je. Jadi sekali gini, lepas tu balik sini, sekali gini balik gini, dia kata pening kita dengar, dia kata. Dia kalau hak dak gi hak balik tu hak dak peningnya, gi terus. Hak Tuhan belaka. Tak ada, kita aja pada dia. Lepas tu dak balik dah tu, dak pening dah tu. Lepas tu dak balik dah. Lepas tu atau pergi, kita ada pilihan dalam perbuatan. Hak kita, tak balik Tuhan dah. Tak pening tu, straight je. Straight je. Tu tak pening. Hak jenis rambak ni, rambak apa? Ni hak Tuhan belaka, tapi kena pegang ada hak kita. Ada kita pun bagi hak Tuhan juga. Balik hak Tuhan juga. Tapi walaupun hak Tuhan juga, kita kena pegang, kita ada pilihan. Gi pada pilihan. Pilihan pun balik sini, balik hak Tuhan juga. Apa ni? Senang simpang 3 je dah. Tak ada rombak. Rombak payah ni, nak berhenti kat mana, nak masuk kat mana. Jangan rombak pun. Kena pula rombak hak sekati je. Rombak sekati tu jaga molek. Rombak sekati tu jaga molek.
Hak patut berhenti tak berhenti. Hak patut tak berhenti berhenti. Tu. Rambut sekati tu. Apa sekali dah nak belaga orang situ. Dan kita mari daripada Pulau Sekati ni ya. Kita nak pergi Paluh, kena berhentilah orang Paluh keluar. Tapi kita lajak kadang-kadang. Orang Paluh mari tau. Tak ada, kita pergi street. Kita pergi street masuk Paluh. Orang mari losong ni pula, dia tak mau berhenti. Dia suruh kita berhenti. Kita dah berhenti, dia hong pula kita. Siapa kena berhenti sini ni? Tahu, ada. Sebab dia kurang orang. Ada ni, ada. Kita mari daripada Pulau Sekati. Kita nak pergi kanan, kan nak pergi ke Paluh. Kita kena beringat tu orang keluar daripada Masjid Jamik Paluh tu, dia nak pergi losong. Dia dulu baru kita. Ke kita dulu baru dia? Kena ambil lesen semula lah kalau gitu kau. Jangan buat pelik gitu. Kita kena berhenti lah. Kita kena berhenti. Tapi dia jarang-jarang ada. Kadang-kadang kita nak duli ke dia, kita pakai straight je sebab dia jarang ada. Dia jarang ada. Lepas tu kita ni pula nak pergi tangkap Paluh ni. Orang main dia losong ni, dia berhenti. Dia nak straight. Kita pergi straight, dia hong kita. Dia mahu kita. Macam kita kena berhenti. Maka payuh tu orang bawa. Payuh. Kalau buat simpan 3 mudah tau. Simpan 3 baru mudah kan? Simpan 3 kan mudah kan? Simpan 3. Ke mana? Segala-gala hak Tuhan. Hak Tuhan tak ada pilihan kita. Kan straight lalu tu. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan perbuatan kita sungguh bukan hak Tuhan straight lalu. Senang tau. Senang kok sesat. Tu bahaya. Ni mana kita pergi segala-gala hak Tuhan. Pergi balik kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita hak Tuhan juga. Jangan duduk lagi. Mana kita duduk musim situ je. Duduk musim situ je. Kena musim molek je tu. Mana ni? Kena musim molek. Ada satu tempat tu. Macam pergi, dia rombak, dia simpan 4 lah. Dia tak pergi ikut kiri. Dia pergi ikut kanan. Kejut tengok, dari simpan 4 rombak kan. Dia nak pergi kanan. Yang pergi pusing kok kiri jauh tu apa? Dia balas kok ni ke? Baru betul. Mana ni? Dia rombak. Mana ni? Simpan 4. Dia nak pergi kanan. Tak ada. Yang kita pergi pulas kiri tu apa? Habis minyak. Lepas tu dia kan ni? Dia pergi kok ni ke? Lepas tu kita mari, kita berhenti habis ke dia. Sebab dia nak jimat minyak. Ada ni. Pening pula cerita gitu. Sedar dah, kita nak pergi kanan kan? Yang kita pulas kiri tu apa? Kita pulas kiri, lepas tu pusing, bawa masuk kanan. Tak habis minyak. Kita nak pergi kanan kan? Pergi kanan lalu lah. Yang pulas kau ni kenapa? Kan ni? Jangan, kalau main dah pening. Jadi, pusing orang panggil. Sekalian hak Tuhan. Keesaan pada perbuatan. Kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hamba jangan keluar. Kena balik pada asal. Hak Tuhan belaka. Hak Tuhan belaka, jangan tak pegang ada pilihan. Kalau pegang ada pilihan jadi Jabariyah. Pegang ada pilihan, tapi pilihan tu kena balik kepada hak Tuhan belaka. Gimana? Kita orang Sulaiman ni hak ni acak kali. Cuma kita ni boleh tak nak cerita molek, nak huram molek. Untuk pegangan sendiri simple je. Tak payah panjang-panjang pun untuk ni untuk pegangan sendiri. Untuk kita nak huram, nak cerita kepada anak cucu kita tu, nak cerita macam mana. Nak jaga tu. Jangan lari kepada Tuhan belaka. Hakikinya betul lah. Tapi kalau gitu mana ayat Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada ni. Ayat kat sandar pada hamba. Ambil si ayat je lah. Ayat banyak sangat dalam Quran ni. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan nescaya Allah mengetahui. Mana ni? Wa ma taf'alu min khairin. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan. Tengok, kamu kerjakan. Kebaikan kamu kerjakan. Tuan sandar pada kamu. Dah tu kebaikan. Hak keburukan, zaharal fasadu fil barri wal bahr
bima kasabat aidin nas. Dengan sebab usaha tangan-tangan manusia. Manusia lah. Jadi zahir kerosakan di lautan dan di darat, di daratan dan lautan tu. Bagaimana? Mari daripada kejahatan ni, kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tengok. Banyak ayat sandar kepada kita. Terutama sekali ayat suruh, ayat larang. Tadi. Ayat suruh, ayat larang. Tuju kepada hamba. Kalau hamba tidak ada apa-apa, jadi macam hak tadilah suruh pokok. Gitu jadinya. Itu mustahil sama sekali. Sebab tu hamba wajib berpegang ada pilihan dan ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hak dia juga. Kalau pilihan dan perbuatan hak dia juga, tak ada gapo satu kita pada batin, pada hakiki. Memang kita tak ada gapo satu. Kita balik pada rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian. Hak tu hak orang kat luar. Hak kita baca kitab ni, jaga hak kitab ni. Hak ayat kitab ni. Hak ayat kitab ni, dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu. Pada menyabitkan, pada menetapkan di akidah hamba ada usaha. Pada menyabitkan. Mana menyabitkan? Menetapkan. Pada menyabitkan, pada menetapkan usaha bagi hamba. Itu ahli sunnah wal jamaah ni. Pada menyabitkan usaha pada hamba tu, menolak perkataan Jabariyah, menolak pegangan Jabariyah. Jabariyah di pegangan macam mana? Bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Tak ada bagi hamba usaha sekali-kali, tak ada. Pada zahir pun tak ada, dan batin hak hakiki pun tak ada. Kita hak batin dia tak ada, hak zahirnya ada. Hak zahir ni ke mana? Macam Quran duk ayat. Hak zahir ni ke mana? Zahir macam mana? Zahir kita macam mana? Zahir kita memilih, kita melakukan kan? Iyalah. Zahir kita memilih, zahir kita melakukan. Tu hak zahirnya. Dan ayat Quran pun pada zahirnya menyandar kepada kita. Jadi Jabariyah ada, zahir pun tak ada, batin pun tak ada. Kita ahli sunnah ada pada zahir, tak ada pada batin. Zahir memang kita, dan kita menyandar dalam akidah kita. Tapi pada batin, pada hakiki tak ada sungguh. Tak ada lah. Tapi hak Jabariyah tak ada, zahir pun tak ada, batin pun tak ada. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada berbekas oleh hamba pada sesuatu. Tiada berbekas sekali-kali. Perbuatan hamba tak boleh bekas. Bahkan diri perbuatan hamba pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir juga. Pada hakikinya tak ada juga. Jadi pada hakiki tak ada juga, sama macam Jabariyah. Hak pada hakiki, hak pada hakiki. Hak salahnya Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan. Kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan. Tapi pilihan dan perbuatan pada hakikinya hak Tuhan juga. Hak tu hak Qadariyah tak terima. Qadariyah berpegang pilihan dan perbuatan hamba. Hak hamba sungguh-sungguh. Ya, Kemudian dia ada hak duk bicara berulang-ulang kali, termasuk hak kita baca surat 12 tadi itu, perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ini bicara bab perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Itu kena kemah pula situ. Sebab kebanyakan perbuatan hamba adalah perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang bangsa pilihan. Ikhtiar ni bangsa pilihan, hak kebanyakan. Duduk kita yang pilih, bangun kita yang pilih, gerak kita yang pilih, diam kita yang pilih.
Dan ada perbuatan tapi bukan pilihan kita. Dia panggil ittirariyah. Ni. Ittirariyah ni. Mana perbuatan kita. Sepak tu kita yang sepak, tapi hati tak memilih pun. Dia panggil tersepak. Pandai ni. Tapi sepak tu perbuatan kita tak? Perbuatan kaki kita. Tapi perbuatan kaki tersepak tu kita ada pilih ke tak? Tak ada. Dia panggil ittirariyah. Pandai ni. Sebagai contoh. Dia OKU. Kepala dia gerak semua. Semayang tak semayang pun sama je. Kepala dia bergerak. Bergerak kepala perbuatan dia lah. Tapi dia pilih ke nak buat gitu tu. Dia tak pilih. Dia panggil ittirariyah. Ada ni. Tu jarang-jarang. Hak banyak-banyaknya perbuatan kita. Melangkah tu. Kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Mau sepak. Tu kita tak pilih. Ittirariyah. Tu kita tak pilih. Pada ni. Jadi, hak timbul perbezaan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah adalah di perbuatan ikhtiariyah. Hak tu banyak berlaku di kita ni. Hak pilihan kita. Hak tu banyak berlaku di kita. Adapun perbuatan ittirariyah, tersepak tadi, ataupun kepala dia bergerak-gerak, itu sepakat ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Ahli sunnah pun tak ada pilih hamba, Tuhan semata-mata. Jabariyah, Tuhan semata-mata, termasuk hak ikhtiariyah. Qadariyah, ikhtiariyah hak dia, hak ikhtiariyah hak Tuhan juga. Ada ni. Kita hak ikhtiariyah bagi dua. Pilihan kita, pilihan hak Tuhan juga. Jabariyah tak ada pilihan kita. Qadariyah pilihan kita mutlak, bukan hak Tuhan. Itu hak ikhtiar. Hak ittirariyah sama belaka, sama macam Jabariyah. Kita ahli sunnah ittirariyah tak ada hak Tuhan, tak ada hak kita, tak sandar pada kita. Jabariyah memang tak ada hak kita langsung. Ikhtiariyah pun tak ada hak kita. Hak lajak. Qadariyah hak lajak. Qadariyah hak lajak, ikhtiariyah ni hak kita. Tapi kalau ittirariyah bukan juga hak Tuhan juga. Dia balik pada asal. Ada ni. Jadi hak ittirariyah ni dia sama macam Jabariyah hak ikhtiariyah. Kita ada. Tapi nak cerita sininya ittirariyah sama. Ahli sunnah, Mu'tazilah sama ada Jabariyah tak ada hamba. Hak lajak sangatnya Qadariyah, ikhtiariyah hak berlaku sama-sama ni. Misal kita ni dengan seperti makan dan berjalan ni, hak dilajak ni makan berjalan hak kita. Tapi kalau hak ittirariyah memang hak Tuhan juga 100%, tak ada hak kita. Itu sama hak ittirariyah. Sebab itulah tidak ada dosa kita di situ. Tidak disandarkan salah di kita. Kita tersepak, pecah kaki, cedera diri, tak ada salah, sabar boleh pahala. Tetapi kalau kita ngamuk, kita sengaja sepak kerana gerang, haram, dosa besar, kita mencederakan diri sendiri. Sebab apa berdosa? Sebab kita yang memilih untuk menyepak. Hak ni kita tidak memilih, dia tersepak, maka tak ada, tak sandar kita, tak ada, kita tak ada salah dia. Dia sembahyang, kepala bergerak-gerak. Kalau hak ikhtiariyah 3 kali turut-turut dengan anggota besar, anggota besar lah kepalanya, maka batal sembahyang. Ni dia tak ada pilih hak ni. Bukan pilihan dia. Syarat tak ambil salah, tak batal sembahyang walaupun ratus kali dia bergerak pun. Pandai ni hak ittirariyah. Tapi nak cerita tu bab dosa pahala. Bab pegangan sama ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Hak ittirariyah tak ada hak Tuhan sepenuh-penuhnya. Hak khilafnya ikhtiariyah, hak banyak-banyak berlaku. Kita ahli sunnah walaupun berpegang ikhtiariyah ni perbuatan pilih hamba dan perbuatan hamba.
Tapi hakikinya sama dengan ittirariyah juga. Hakiki dia tak ada apa satu kita hak Tuhan belaka. Hakiki dia. Kalau kata ittirariyah tak ada, tak sandar kita hak Tuhan 100%. Dah hak ikhtiyariyah hakiki hak Tuhan juga 100%. Sebab apa? Sebab sekalian perkara qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Tak ada lah 100% hak Tuhan dah ni. Maknanya tak ada beza pun ittirariyah dengan ikhtiyariyah pada hakiki, pada sebenar-benar hak Tuhan belaka. Ni sampai makam hakiki lenyap di bahasa tidak ada malaikat Allah. Tapi hak ni tak boleh buat. Hak jadi Jabariyah kebiasaannya mari daripada salah pengajian. Dia baca kitab-kitab haqiqah, dia baca kitab hikam, kitab adurun nafi, cerita bab makam syuhud, makam fana, makam baqa. Hak Tuhan perlenyapkan di hati. Dia lakon di dia, tak ada Tuhan belaka. Semayang ni pun Tuhan semayang ni. Mana tak ada kitanya. Sahaja aku semayang fardu zuhur. Sahaja aku semayang tu kan. Hak lajaknya lagi, saja aku semayang tu syirik. Niat seumpama tu Allah. Ada orang ngaji gitu. Kita nak semayang kan, sahaja aku semayang. Ada aku lagi kamu ni. Ada keakuan lagi kamu ni. Mana aku? Hak Tuhan belaka. Syirik. Mayang tu tak terima. Allah. Ada orang ngajar seumpama ni. Bukan orang ni jumpa mana-mana ni belajar. Ada orang ngajar seumpama tu. Tak apalah, saja aku semayang ni ulama yang tambah. Masa Nabi tak ada usuli tu. Tu ulama yang tambah. Lepas tu hak wajjahtu wajhiya lillazi. Hak tu doa iftitah Nabi, riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Nak buat mana tu? Aku hadap diri aku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, dan hidup aku, dan mati aku. Aku belaka tu syirik. Mana tu? Ni tak ada Tuhan belaka. Selagi ada aku, syirik. Dia pun lakon Tuhan. Tu Jabariyah. Itulah kita hakikah tu. Tuhan buat ke dia gitu dah. Tuhan yang lenyap kan. Sampai makam hakiki tak ada yang palsu ni. Hak adanya hak yang sebenar sahaja. Iza ja'al haq. Bila datang hak sebenar, maka terhapuslah hak palsu. Datang hak sebenar, segala-gala hak Tuhan. Terhapus hak palsu, hak kita tak adanya. Lenyap, tidak ada di basirah. Hanya ada yang sebenar-benar Allah Subhanahu wa taala. Ni makam hakiki dia panggil. Yang buat jangan lakon. Lakon tunduk jadi Jabariyah. Tuhan, tak ada gitu. Dan mereka tu Tuhan buat gitu ke dia. Kan? Orang kata tak ada kau dia Jabariyah. Ada. Terutama sekali hak Qadariyah. Qadariyah banyak. Qadariyah boleh buka dalam YouTube boleh jumpa hak orang bawa akidah Qadariyah. Tapi dia kata dia Qadariyah. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Kemudian diperingatkan pula supaya jangan berpegang dengan akidah Jabariyah. Jangan berpegang dengan akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ni Tuhan belaka. Tak ada apa satu kita. Betul tu. Lepas tu dia pun berpeganglah, hamba ada pilihan, tapi pilihan yang lajak pergi kepada Qadariyah. Dia tak balik kepada hakikinya. Hak Tuhan belaka juga pilihan dan perbuatan hamba. Dia tak balik pada hakiki. Dia straight tu. Pilihan dan perbuatan hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui apa yang akan dipilih, apa yang akan dilakukan. Pilihan dan perbuatan hamba, tu hak hamba sendiri. Sebab apa? Sebab Tuhan letak ada IQ dan akal. Maka hamba pilih sendirilah. Ni ada IQ dah ni kan. Tuhan letak tenaga dia hamba, tenaga tu yang buat. Itu Qadariyah. Jadi dia nak jaga-jaga lari daripada Jabariyah. Dia tak sedar, dia terlanjut jadi Qadariyah. Ni sebab tu kata nak kenal molek akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
kena kenal Jabariyah, terutama sekali kena kenal Qadariyah. Memang Jabariyah Qadariyah sampai ke bila-bila pun ada. Orang yang mengatakan tak ada Jabariyah Qadariyah tu tak kenal sebenarnya. Dia tak kenal pun akidah Jabariyah tu macam mana, akidah Qadariyah tu macam mana. Kan ni? Sedap juga kelas kita ni dok. Seorang je. Orang lain kelik ni tengok je. Dah ke tengok je. Mana? Kalau cakap gini gerak sekejap. Gerak masa setengah ni keras je nampak. Begitu. Buat berhenti sekejap ni, buat tanya gitu baru gerak weh. Buat baru nafas barangkali. Sana tak bernafas ke? Concentrate. Apa? Concentrate ke orang? Concentrate. Mana pun ni? Tumpuang. Oh, kalau ada nyamuk, kenyang nyamuk. Lah nyamuk kenyang, nyamuk tak sedar nyamuk. Tak sedar nyamuk gigi. Kenyang nyamuk. Kerasan. Macam sebut tadilah, untuk pegangan kita tak ada masalah. Untuk kita tu menghuraikan, menyampaikan kepada keluarga kita, kawan-kawan kita. Kita kena main peranan lah. Kita kena main peranan dalam perkara ni. Ada orang dia bagus, dia mengaji, dia pun benda ni mula-mula dia pastikan anak-anak bini dia. Lepas balik kampung, dia tanya pula adik-beradik dia. Tempat kerja, dia bincang dengan kawan-kawan hok sealiran lah, hok maya bang tak tinggal. Hok semaya bang budak tu dah duli tu. Bukan cakap orang kat punggung cakap dengan orang hok maya bang tak sealiran. Tempat kerja ni ada pesen tak semayang, ada pesen semayang. Ni dia kata, Allah, dia kata balik tanya bining pun tak lulu. Balik tanya adik-beradik pun tak lulu. Tanya kawan-kawan hok sembayang tak tinggal pun tak lulu. Main peranang lah, ajarlah. Ajar. Besar pahala. Bila orang tu bertaubat, dia berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai ke mati, pahala sebesar-besarnya tercatat kepada orang tu, dan pahala yang sama tak lebih tak kurang tercatat pada kita hak ajar. Tercatat pada kita hak ajar tak lebih tak kurang pun dapat sebagaimana orang yang bertaubat, yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah sampai ke mati, hak kita yang tunjuk jalan kepada mereka. Kita hak ajar pada mereka. Tu ada ni. Tapi nak cerita tu biar kita kena kemah. Kemah pegangan, kemah dah. Mana kemah dari segi kita boleh. Ahlussunnah dia gini, Qadariyah, Jabariyah dia gini, Qadariyah dia gini, kita kena kemah molek. Nak kemah lagi, kita balik pada ayat-ayat Al-Quran. Balik pada ayat Quran. Hak himpun antara hak zahirnya, hak hakikinya. Kedua-dua tu ayat Quran belaka. Hak ayat kata kita berpegang. Kita ada pilihan tu pada zahir. Ayat kata Tuhan belaka, itu hak batin, hak hakiki. Hakiki hak Tuhan belaka, balik pada rukun iman yang ke-6, balik kepada keesaan pada perbuatan. Kira-kira habislah hak nota kaki di luar tu. Habis nota kaki di luar. Kita masuk semula di dalam tu. Dan mustahil lawannya lawan wahdaniyah, iaitu ketiadaan esanya esa Allah pada segala tersebut itu, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.